Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Selamat kembali untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, sebelum tu Muklimah nak tanya, semua sihat? Diharap semua sihat hendaknya. Okey, kita lihat terus pembelajaran kita hari ini. Bahasa Melayu tahun 4. Tema kemasyarakatan, unit 1 jiran tetangga, tajuk yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Okey, jangan lupa sediakan buku teks. Nah, kita menggunakan buku teks. Okey, muka surat 6. Objektif. Kita lihat objektif yang pertama. Objektif yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud kata nama am. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Dan yang ketiga, murid akan dapat membina ayat dari kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kita teruskan. Tata bahasa. Kita belajar apa tata bahasa hari ini? Kita belajar tata bahasa kata nama am. Sebelum tu, Muklimah nak tanya, siapa lagi yang masih ingat apa itu kata nama am? Mesti ada yang ingat, bukan? Okey, mari kita lihat sama-sama apa itu kata nama am. Kata nama am adalah kata yang menjelaskan sesuatu yang pertama bernyawa, kedua tidak bernyawa. Ia juga merujuk perkara-perkara atau benda-benda yang umum sifatnya. Apa itu bernyawa? Apa itu tidak bernyawa? Jom kita lihat sama-sama. Okey. Bernyawa. Di sini ada penerangan mengenai sifat bernyawa dan tidak bernyawa. Okey. Benda yang bernyawa seperti manusia, haiwan. Contoh, doktor, guru, usahawan. Itu merupakan kata nama am untuk bernyawa. Kedua pula untuk haiwan, kucing, ikan dan harimau. Okey, untuk yang tidak bernyawa, ia lebih kepada tempat, tumbuhan, benda. Contoh, negeri, kedai, surau adalah untuk tempat. Seterusnya, contoh untuk tumbuhan, pokok dan bunga. Contoh yang terakhir ialah benda, buku, kereta dan botol. Okey, kata nama am ini juga terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dengan konkret. Abstrak iaitu sesuatu yang dapat dibayangkan atau dihayalkan. Konkret pula sesuatu yang dapat dipegang atau dirasa atau dapat dilihat. Kalau yang konkret seperti buku dapat dipegang. Ini contoh yang lebih dekat. Buku dapat dipegang, dapat dilihat menggunakan mata. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat buku teks muka surat 6. Mari kita lihat sama-sama buku teks muka surat 6. Okey. Muklimah baca dulu ya. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Mari kita lihat situasi pertama. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu
mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Ini adalah situasi yang pertama. Kita baca pula situasi kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Dah habis kan? Kita baca untuk situasi pertama dan situasi kedua. Okey. Dekat bawah ini juga ada penerangan mengenai kata nama am. Munshi cilik. Okey, apa munshi cilik ini katakan? Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Umum tu maksudnya dia tidak bersifat khusus. Maksudnya dia lebih kepada umum. Macam tu lah. Okey, kita baca aktiviti. Aktiviti menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kemudian, membina ayat menggunakan kata nama am. Okey, kita tengok aktiviti pertama. Tengok ke sebelah ini pula. Apa aktiviti pertama ini? Aktiviti 1. Senaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Okey, kita tengok sama-sama aktiviti 1. Tadi kita dah bacakan situasi 1. Mari kita tengok dia kat situasi 1 ni. Apa kata nama am dalam situasi 1? Kita tengok apa dia? Jiran. Jiran adalah kata nama am. Dalam situasi 1. Apa kata nama am yang seterusnya? Okey, tulis dulu jiran di sini. Yang kedua, bungkusan. Okey, bungkusan adalah kata nama am yang kedua. Ketiga pula, sayur. Keempat, ikan. Kelima, ayam. Dan keenam, telur. Ketujuh, warga emas. Yang ke-8, basikal. Ini bermakna ada 8 perkataan kata nama am dalam situasi 1. Okey, kita tengok situasi 2 pula. Maaf, masih dalam situasi 1. Kita cari kata nama am berdasarkan gambar di sebelah. Kita lihat sama-sama. Okey. Apa kata nama am di dalam situasi 1? Tengok sama-sama. Ada satu petunjuk arah dekat sini. Apa dia? Kereta, betul. Tulis kereta. Seterusnya, motosikal. Nampak tak motosikal dekat sini? Ya, satu anak panah tunjuk ke arah motosikal. Okey, seterusnya, topi. Okey, ini yang ketiga adalah topi. Yang keempat,
dekat sini. Telur. Tulis telur. Yang seterusnya, anak panah yang seterusnya menunjukkan bungkusan plastik. Di dalamnya ada ikan. Dan yang seterusnya pula, yang ini. Di dalam bakul. Ada apa? Ada sayur. Seterusnya, dalam bakul hadis pula ada ayam. Dan yang terakhir adalah basikal. Okey, ini adalah kata nama am yang ada dalam gambar situasi 1. Okey, kita pergi ke situasi kedua. Okey, situasi kedua, kita lihat sama-sama di manakah kata nama am dalam teks ini. Okey, Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Tadi di dalam situasi 1 ada kata nama am warga emas. Okey, warga emas. Tetapi kita tengok dulu selain pada warga emas, apa lagi kata nama am dalam situasi kedua? Ruang tamu. Okey, kita tulis ruang tamu. Seterusnya, warga emas. Sama dengan situasi 1. Yang ketiga, minuman. Dan yang keempat, bekalan makanan. Sebelum tu, Muallimah nak terangkan, memberi penerangan sedikit. Nampak tak? Di sini, kita ambil contoh yang paling mudah. Minuman. Nampak tak minuman? Kenapa ia dikatakan kata nama am? Sebab minuman ini tidak merujuk kepada apa-apa nama minuman. Dia hanya berbentuk umum. Berbentuk umum. Kalau dia berbentuk merujuk kepada khusus, jus saja dia adalah kata nama am. Kalau digabungkan pula dengan jus apple adalah kata nama khas. Faham? Tapi abaikan dulu untuk kata nama khas sebab kita hanya fokus kepada kata nama am. Itu hanya sekadar contoh. Situasi 2. Tengok apa yang ada dekat situ. Anak panah, television. Betul, television. Seterusnya, pokok bunga. Dia tunjuk sofa. Seterusnya, kuih. Hanya tu kuih. Okey, semua. Okey, kita bagi aktiviti yang kedua. Membina ayat menggunakan kata nama am. Okey, tadi kita dah cari kata nama am di dalam situasi 1 dan situasi 2. Jadi, menggunakan kata nama am tersebut, kita bina ayat. Mari kita bina ayat bersama-sama. Bina ayat menggunakan kata nama am. Okey, ada 3 kata nama am yang tersenarai di sini. Okey, saya baca satu-satu. Yang pertama, bungkusan. Yang kedua, sayur. Dan yang ketiga, kereta. Mari kita bina ayat bersama-sama. Okey. Ayat untuk bungkusan. Makcik Minah membawa bungkusan yang agak berat. Nampak tak yang perkataan yang berwarna merah itu? Itulah kata nama am. Dan ayatnya ialah Makcik Minah membawa bungkusan yang agak berat. Okey? Ayat yang seterusnya. Ayat kata nama am yang seterusnya. Okey, kakak membeli sayur di pasar raya. Yang ketiga, Pak Samad memandu kereta berwarna merah hati. Sambungan aktiviti kedua. Ada 3 lagi kata nama am. Iaitu nombor 4, basikal. Nombor 5, ruang tamu.
Nombor 6, sofa. Okey. Kita bina ayat bersama-sama. Kita bina ayat untuk kata namaan basikal. Hadif dan Hajar menuntun basikal dengan berhati-hati. Okey. Kata namaan yang seterusnya pula, ruang tamu. Hadif dan Hajar berehat di ruang tamu rumah Pakcik Ismail. Dan yang keenam, Pakcik Ismail duduk di atas sofa ruang tamu rumahnya. Okey, semua dah faham? Semua dah jelas? Kalau yang tak jelas, boleh tanya. Okey, basikal, ruang tamu dan sofa. Tengok basikal tu kata nama maksudnya umum. Dia tak merujuk kepada apa-apa nama. Okey, dia cuma bersifat umum. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kelas sudah tamat. Okey, jadi diharap semua faham apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa Wak Limah nak selitkan sedikit. Berdasarkan teks yang kita baca tadi, situasi 1 dan situasi 2, apakah sifat yang ditunjukkan oleh Hadif dan Aina? Apakah dia? Sifat tolong-menolong. Sifat tolong-menolong ini sangatlah bagus ataupun sangat baik dan harus diamalkan. Kita sebagai umat Islam haruslah saling bantu-membantu, tidak kira agama, bangsa. Diharap pembelajaran kita hari ini dapat kamu faham. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.